Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Wow, bergema-gema di studio ini. Baik, hari ini anda sedang menyaksikan Borak Kopitiam bersama saya, Zack Merikan dan juga Anwar Afiq. Alhamdulillah, kita pun bersyukur sebab kita bertemu dalam hari Sabtu, dapatlah berborak-borak dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita isi kepada hujung minggu ini dengan juga informasi yang kita akan kongsikan pada hari ini. Sebab apa? Macam-macam lah perkembangan semasa. Tapi namun semua kita nak melangkah tu, kita kena juga raikan siapa yang menonton kita. Betul, selamat datang. Kita biar orang datang ke rumah kita. Kita selamat datang. Jadi selamat pagi. Semoga hari ini menjadi hari yang positif kepada anda semua, kepada saya, kepada Anwar dan kepada seluruh tim produksi. Sebab apa? Hari Sabtu ni kira, kalau Zack kan secara psikologinya, Anwar, kalau hari Sabtu je, bagi Zack adalah peluang untuk reset segala benda. Betul-betul. Sebab Isnin sampai Jumaat tu, kebiasaannya orang dah bekerja, dah bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga dan sebagainya. Jadi hari Sabtu ni, untuk mungkin setengah dapat rehat dekat rumah, dapat reset balik, apa, muhasabah balik apa mingguan tu dia buat. Kan? Betul. Jadi hari Sabtu ni hari yang penting. Betul. Lagi pagi pula. So kita lah ni, kita tugas kita frontliners, kita membantu orang untuk mengisikan masa diorang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan juga kepada siapa yang sedang menonton di Facebook Live, terima kasih kerana menonton. Dan juga siapa yang nak menyampaikan apa sebarang cadangan ataupun perkara-perkara itu muat turun ataupun di update. Muat turun pula update-nya bolehlah kongsikan di Twitter #BorakKopitiam. Betul. Pelbagai isu. Yelah, kita sekarang ni majoritinya meluangkan masa di rumah. Kita jaga kita. Kita duduk di rumah selagi mana tak ada urusan yang penting. Kalau perlu keluar rumah, jangan lupa untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, bila kita sebut tentang SOP, tidak asing lagi dengan kita punya pandemik lah, COVID-19. Dan ramai yang nak tahu apakah perkembangan latest hari ini. Dan Anwar, apa yang Anwar nak kongsikan untuk kita hari ini? Well, kita boleh kongsikan terlebih dahulu tentang berapa jumlah kes lah yang berlaku, yang semalam kita dilaporkan dalam seramai 1,141 kes sudah kita dilaporkan kes baru. Dan namun yang kes sembuh pada semalam pun juga adalah 1,000 lebih, 1,144. Ini satu-satunya perkara yang update yang nak katakan simbang, tapi tetap kena berjaga sebab bukanlah perkara yang kita nak katakan adalah untuk kita banggakan. Oh, sembuh pun ramai, tapi kes pun ramai juga. Betul, seperti anda semua dapat lihat sekarang, hampir 85% hampir kadar kesembuhan daripada keseluruhan kes. Dan ini merupakan berita yang sangat menyenangkan hati, di mana ia merupakan satu bukti di mana kalau kita sama-sama bertanggungjawab, insya-Allah penularan COVID-19 itu dapat dikurangkan lah. Betul. Kita tengok kes pun sebenarnya macam masih tinggi. Di Selangor ada 320 kes. Sabah 320. So ini yang sebenarnya kita tak bolehlah nak berbangga ataupun kita semakin kurang dan sebagainya. Sebab kita pun sebenarnya menanti-nanti sebenarnya bilakah adakah PPKBB sebenarnya akan dilanjutkan tidak dan sebagainya. Kita masih menanti apakah yang akan dikabarkan oleh kerajaan. Adakah kita masih dapat berterusan ataupun sudah tamat. Saya rasa macam mana? Wallahualam, kita tak tahu sebab rata-ratanya kalau kita tengok tadi kes baru di Selangor pun meningkat juga sebenarnya. Tapi tak apa, kita serahkan kepada ahli dia yang lebih pakar. Tapi saya rasa macam mana? Saya rasa secara peribadi, ini secara peribadilah. Saya rasa saya tak berani cakap apa-apa. Tak tahu. Teringin, jiwa tu teringin untuk macam bebas seperti dulu. Tapi sebahagian daripada jiwa saya pula mengatakan, tak boleh ni, COVID ni masih ada lagi untuk keselamatan, untuk apa tu, kesejahteraan sejagat. Rasanya eloklah kalau kita teruskan benda ni. Yalah, untuk kebaikan untuk semua. Walaupun dah hati sebenarnya saya nak bawa anak-anak jalan pergi bersukan semua, tapi sabar, jangan menangis. Tapi tak boleh. Tapi kita tunggulah sampailah ada arahan yang terbaru. Baik, betul. Jadi kita akan nak dengarkan juga kita sedikit perkongsian mencuit hati. Zack, apa kejadian? Okey, saya tak tahu lah mencuit hati ataupun tidak, tapi pendapat saya lah. Ini antara isu borak viral yang kita nak kongsikan dengan penonton Borak Kopitiam, di mana Samsul buat hal lagi ni cerita dia. Jangan terkeliru Samsul ni sebenarnya adalah seekor kucing. Di mana sebelum ini siapa yang aktif dengan aplikasi TikTok dan sebagainya kenal Samsul ni. Baru-baru ni video dia dekat TikTok, dia dah lah buat hal dengan tuan dia, di mana dia dah kacau router wifi tu. Dia lari. Sebab tu si kucing ni pun dia pandai tau. Tapi kalau sebelum ni mungkin ada yang terlepas pandang, si Samsul ni juga kucing yang sama.
kucing yang sama sebelum ni, di mana dia pernah tular juga dekat laman sosial, di mana dia merosakkan kipas dan menyelerakkan bilik. Ni antara videonya, nampak. Sebab itulah orang sangat-sangat ada soft spot dekat kucing ni. Dia gila hati Bila tengok dia buat bersalah pun, tengok kucing tu pun kalau kabut dia ada takut tak boleh keluar, padam muka, lari cari mana nak sorok. Dia sorok bawah situ. Dia bawah situ dia sorok dia. Tapi ya Allah, macam mana perasaan kalau tiba router rosak macam tu kan? Itu Samsul, itu kucing orang lain. Tapi kalau anda ada pengalaman ataupun mungkin ada video-video yang lucu untuk dikongsikan dengan kami tim Borak Kopitiam, boleh upload dekat sosial media. Jangan lupa untuk hashtag Borak Kopitiam TV3. Satu lagi Zack, satu benda kita pun nak kongsikan adalah apabila sudah lama COVID ini memisahkan antara orang. Dia buatkan kita dah tak dapat jumpa-jumpa. Bila ada berjumpa ni pula kadang menjadilah kes seronok. Ada seorang ni wanita nama dia Sarah. Dia seronok nak berjumpa dengan kekasihnya, boyfriendnya, tetapi nama boyfriendnya ada orang lain. Aduh. Tak ada orang lain. Itu kita tak tahu nak kata apa. Dia ada satu alat permainan. Tengok tu. Ada satu video kita boleh tengok lah. Sebab tengok, dia tengah bersiap-siap. Dia kongsikan di TikTok. Dia nak sibuk-sibuk ni. Siap-siap dan. Sekali pop. Dia masuk dalam kereta. Lain pula. Kita tengok. Apa jadi? Pop. Tu dia. Ni kotak ke memang betul? Ya, itu satu soalan jugalah sebenarnya. Tapi itu ada dia sibuk belai pula kan. Ramai netizen sangat tercuat hati sebab dia orang katakan, "Aboy, dia boleh belai je alat permainan tu sebab dan suruhnya tembak wanita dia duduk belakang kan." Macam itulah. Sebab lelaki, bukan nak kata apa lah. Kita kan macam saya sendiri, walaupun dah berkahwin pun kadang-kadang bila melibatkan permainan video ni, jangan buat main lah. Jangan buat main. Sebab tu isteri Anwar tak bagi kan. Sebab itulah, takut nanti terlupa. Itu aku pergi rumah hang, lepas tu kita main PS. Orang rumah macam ni. Abang, bila nak balik? Abang, bila nak balik? Sekejap. Sikit lagi dengan Z ni, sikit lagi. Okey, itulah sedikit isu baru pagi. Mungkin anda ada berita ataupun ada apa-apa saja cerita nak dikongsikan. Sekali lagi Z ulangkan kepada anda, tak kisah, kami ingin tahu. Tolong kongsikan cerita-cerita anda dengan menggunakan hashtag Borak Kopitiam TV3. Mention kami kalau buat story, jangan lupa mention. Ini dia kat bawah ni ada. Okey, Z Mereka dengan Anwar Afiq. Kita sentiasa terbuka untuk membacakan apa saja cadangan ataupun cerita-cerita anda. Mungkin viral, mungkin tidak, mungkin peribadi, pendapat dan sebagainya. Tak ada masalah. Sebab hari ini sebenarnya kita nak maklumkan kita adanya satu perkara yang memberikan inspirasi lah. Orang ramai yang kita hari ini kita terkesan terhadap COVID, memberikan kesan kepada kita yang orang normal dan sebagainya. Namun pernah tak kita terfikir kesan kepada orang yang kurang upaya ataupun kelainan upaya? Betul. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana mereka melangsungkan perjalanan nak cari makan, cari pendapatan dan sebagainya. So hari ini kita sebenarnya menyambut kenalah dengan tajuk kita hari ini, Hari Orang Kurang Upaya Sedunia. Di mana kita yang lengkap serba molek ini pun kadang-kadang merungutlah, mengeluh dan sebagainya. Tetapi apakah benda-benda yang baik yang kita boleh dapat daripada mereka-mereka insan istimewa ini? Hari ini kita akan kongsikan. Sebab ada suka satu pepatah ni, ada satu lirik ni tahu. Dia kata apa? Di sebalik kepayahan, disitulah apa? Ada kesenangan. Ada kesenangan. Jadi kita boleh kupas, kita akan bersama dengan ramai lagi tetamu-tetamu yang istimewa. Tapi sebelum itu kita nak rehat dulu, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Dah maklumkan tadi, kita sebenarnya akan terinspirasi pada hari ini sebab saya sendiri bila baru-baru ini kita bila berjumpa dengan orang yang kelainan upaya, kita jumpa pasti akan terasa macam syukur. Betul. Hari yang penuh syukur. Hari yang penuh inspirasi, betul Anwar. Saya sangat suka di mana pelbagai perkara, mungkin ada yang benda kita terlepas pandang. Betul. Hari ini kita bertanyakan semua. Kena dengan kita punya topik hari ini, Hari Kurang Upaya Sedunia. Mereka-mereka yang istimewa, kita nak dapatkan ilmu, dan bersama dengan kita merupakan seorang senator, YB Ras Adiba Razi. Selamat datang Borak Kopitiam, YB. Apa khabar? Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya pun dah teruja bila tengok RO kan, macam kita ada seorang yang VVIP ni datang pada hari ini, dan bukan calon-calon orang Ini merupakan senator Dewan Negara. Okey, dan kita pun ucapkan tahniah
kepada YB atas pelantikan menjadi pengerusi untuk yang bernama, dan kita pun rasa macam macam-macam ni kita akan boleh kongsikan. Jadi pertama sekali mungkin nak tahu jugalah sebagai senator kan YB, apakah sebenarnya peranan nanti untuk YB dalam sebagai mewakili orang yang kelainan upaya? Bagi saya banyak benda yang perlu saya lakukan, tetapi yang paling utama adalah untuk memperkasakan OKU dan untuk memastikan hak OKU terjamin dan suara kami kedengaran. Dan antaranya adalah untuk memastikan accessibility, persepsi masyarakat terhadap kami, peluang pekerjaan untuk kami, pendidikan semua terbuka dan tiada diskriminasi. Sebenarnya saya pun tertanyalah, sebenarnya adakah sebenarnya waktu hari ini di Malaysia sebenarnya ada ke berlaku diskriminasi tu sebenarnya? Secara besar ke ataupun Tentu memang sekali, terutama dari segi pekerjaan. Seperti yang pernah saya alami sendiri dulu, dan bukan saya sahaja tetapi sahabat-sahabat saya yang lain, kami melalui antaranya adalah di mana satu, tidak diberi peluang untuk hidup seperti orang yang bukan OKU. Keduanya, prasarana ataupun kemudahan untuk kami disalahgunakan. Ketiga, ada kalanya kami hendak pergi ke sekolah pun tidak diberi peluang, dan sekiranya dapat pergi ke sekolah, dia punya kena naik tangga lah, macam-macam lagi. Jadi banyak perkara yang masih perlu kita tangani untuk memastikan OKU itu boleh, orang kata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang yang bukan OKU di Malaysia. Jadi memang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat lah, yang daripada sudut pelajaran di universiti, daripada tempat kerja dan sebagainya lah. Dan kalau YB rasanya apa yang menjadikan sebagai langkah pertama, cabaran dia macam mana YB? Saya rasa yang paling utama adalah kita satu, beri pendekatan yang lebih, pemahaman yang lebih terhadap orang kurang upaya di kalangan masyarakat kita, dan itu kita boleh lakukan dengan memastikan pembelajaran di TASKA, di sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, OKU, mengenai subjek mengenai OKU itu dipelajari supaya mereka dapat memahami pasal OKU adalah 7 kategori. Dalam 7 kategori itu juga kita punyai sahabat-sahabat yang punyai penyakit yang jarang jumpa. Saya selalu beritahu pada orang, sungguh pun kita tidak dapat melihatnya, tidak semestinya ia tiada. Walaupun kita mendapati orang itu nampaknya sempurna seperti orang bukan OKU, tetapi mereka mempunyai masalah dalaman, seperti juga mereka mempunyai masalah mental. Jadi banyak yang perlu kita pelajari. Sebenarnya bila saya dengar YB menjawab soalan tu, dia lebih kepada kesedaran YB. Kita lebih kena ada banyak kesedaran tentang insan istimewa ni, tentang orang kelainan upaya ini. Okey, baik. Kurang upaya. Baik, YB sebagai insan yang istimewa lah kan. Bagaimanakah infrastruktur bagi memudahkan golongan kurang upaya dekat Malaysia ni? Okey, sebenarnya kita perlu ikut UBBS 34L kalau tidak silap saya, di mana kita mesti memastikan bangunan-bangunan yang baru dan yang lama. Yang lama tu kita tidak boleh, yang lebih dari 100 tahun tu kita kena pastikan ianya tidak terubah. Jadi cuma kalau kita nak menyediakan kemudahan untuk OKU tu, kita kena pastikan kita ubah sedikit saja cara rem dia, posisi dia semua. Tetapi bangunan-bangunan yang baru, dia tidak ada excuse untuk memastikan ianya adalah mesra dan ramah OKU. Jadi sekarang ni yang paling penting adalah Akta OKU 2008 tu perlu diperbaiki dan perlu diberi lagi taring, kerana kami rasa tiada penguatkuasaan. Kalau orang membuat kesalahan, salah bina bangunan ataupun speknya tidak betul, orang menggunakan mengambil kemudahan yang disediakan untuk kami, tiada penguatkuasaan, itu salah. Jadi kami sekarang ini dengan sahabat-sahabat OKU dalam harapan OKU bekerjasama juga dengan bahagian dasar di Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat untuk memastikan hak OKU itu diberi kesamarataan
dan supaya hak kami itu tidak sahaja dicakap saja tetapi dilakukan penguatkuasaan untuk memastikan kalau orang park dekat parking OKU tu letaklah RM200 pada muka RM200 ke RM500 ke. Betul lah YB. Saya setuju sangat benda ni sebab sebenarnya berlaku juga di kalangan kita dalam kawan-kawan kita pun kadang-kadang dah dulu lambang OKU besar-besar. Tapi cakap tak apa, kejap je. Itulah pasal tapi kejap tu kita tak tahu YB. Dia membahaya kejap-kejap tu. Okay? Ada sebab kenapa parking OKU tu diletak di pintu utama atau berdekatan dengan pintu. Pasal ada satu kes sahabat saya di luar negara, dia nak parking kat situ, sekali dia tengok ada orang yang bukan OKU park kat situ. Jadi dia nak jumpa member dia, jadi dia parklah jauh. Jadi dia park jauh, habis tu dia transfer kat kursi roda, dia tolak. Susah lah pula. Ya, susah satu. Lepas tu orang tak nampak reverse. Pasal kita ketinggian kita sama dengan anak kecil. Betul. Dia meninggal lah. Pasal orang reverse. Jadi bukan itu saja, banyak lagi benda-benda seperti kita kena memastikan info untuk OKU tu mesra dan ramah OKU untuk orang pekak dan orang buta dan orang pekak tu mesti ada jurubahasa isyarat atau closed caption. Untuk orang buta tu pastikan ada voice over, ada suara latar. Kalau tidak, video je habis tu dia orang ni yang lebih tak tahu memudahkan benda. lah baby kan. Ya. Dan juga macam poster-poster tu ataupun info-info untuk kita bagi untuk semua orang tu, kita kena memastikan ianya ramah okey. Pasal kadang orang autisma tidak faham kalau poster tu terlampau banyak dengan informasi. Dia macam tu. Keliru. Tapi kan Noor kan sebenarnya kalau kita perasan kebanyakan aktiviti atau benda yang telah mereka lakukan belum tentu lagi kita boleh buat. Sebagai contoh YB, mungkin YB boleh betulkan saya kalau saya salah. Sebab saya ada baca petikan dekat dalam internet di mana YB pernah dianugerahkan sebagai tokoh Sri Kandi Negara pada tahun 2014 dan mencatat Malaysia Book of Record kerana berjaya menolak kerusi rodanya dari Johor Bahru ke Putrajaya. Selama 10 hari. Itu dahsyat. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit macam mana. Sebab kami sendiri, macam saya sendiri mengaku yang sempurna sifat ni pun belum tentu boleh buat YB. Sebenarnya saya pun tak tahu yang saya boleh buat tu sekarang. Suruh saya bawa kereta daripada KL Johor pun saya dah sakit belakang. Ini tolak kursi roda daripada Johor sampai KL. Itu semua kuasa ilahi. Pasal kita tidak tahu apa yang kita boleh mampu lakukan sehinggalah itu saja yang kita perlu lakukan atau ingin lakukan. Okey, mungkin ada kenangan-kenangan yang YB nak kongsikan. Sama ada kenangan tu manis ataupun pahit sewaktu sepanjang perjalanan tu. Sebab bila saya baca artikel tu, saya terkejut. Sebab macam YB katalah, kita nak bawa kereta pun sakit belakang dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang memberi motivasi kepada YB, yang mendorong YB yang mengatakan aku boleh? Walaupun benda itu mustahil bagi beberapa orang. Saya ingin lakukan itu sebenarnya kerana ketika itu saya mencari-cari diri saya. Pasal saya dilahirkan bukan OKU, habis itu menjadi OKU. Jadi saya tidak keruan. Saya tidak tahu bagaimana nak hidup seperti hidup saya yang baru ketika itu. Jadi sebab tu saya menolak kursi roda tu, saya berfikiran saya nak jumpa sahabat-sahabat OKU dan ibu bapa mereka dan memberitahu ibu bapa mereka untuk beri peluang untuk anak-anak mereka untuk membabitkan diri di dalam bidang sukan. Jadi ketika saya di bawah sana, orang semua turun tepi jalan tunggu saya, anak-anak OKU ada seorang tu jumpa saya tak boleh lupa sangat. Dia tu anak tu dia cerebral palsy. Habis tu dia tunggu berhari-hari dalam hujan dalam panas. Mak dia tak tahu bila saya akan lalu dekat kawasan dekat Johor waktu tu. Lepas tu masa dia nampak je saya, dia buat tangan dia kata kak dia macam tu tahu. Habis tu dia nak peluk saya macam habis tu mak dia kata bukannya dia kenal sangat pun, tapi pasal dia dengar ada seorang OKU nak datang, jadi dia tunggu. Habis tu dia jumpa saya, dia peluk saya. Jadi lepas tu saya tahu yang sebenarnya ini adalah apa yang saya apa yang Allah telah rancang untuk saya untuk memperjuangkan hak sahabat-sahabat saya. Ya. Kita pun saya rasa satu kedudukan yang luar biasa jugalah sebab YB pun bukan wanita pertama juga kan yang menjadi wanita OKU yang tok menjadi senator. Saya yang kedua. Alhamdulillah. Dan tapi itu pun dah satu cukup membanggakan. Dan bagaimana YB meneruskan pula perjalanan sampai ke hari ini pula? Sebab saya dapat tahu tentang YB pun masa dilantik jadi senator, mak mertua saya dia kata,
kenal ni. Yalah, kita ni generasinya adalah... Saya zaman dinosaur. Tak Saya zaman ingat, kita ingat lah. Zaman-zaman baca berita, jadi host TV dia TV7 juga. kan. So saya macam lah pernah dia tapi dia berdiri tapi hari tu masa dengan YB KKM. Masa tu berdiri KKM, sebelah macam Datuk ini Saifuddin. elok je ni. Oh tak, ada rupanya alat-alat ni. Jadi macam saya sangat-sangat macam jumpa hari ni. Terkesima. Jadi peluang ni untuk kita belajar. Jadi macam mana pengalaman YB di parlimen macam mana? Saya terus terang pasal ada sekali dulu masa saya pergi parlimen, saya rasa beberapa tahun yang lalu saya cakap dengan saya punya pengurus, saya kata, ambil gambar dari belakang, ambil gambar dari belakang. Pasal apa? Ambil je, nak berangan kan. Habis itu rupanya apa yang kita minta tu yang Esa akan ambil doa kita tu. Saya sejuta doa mencapai bintang. Pasal masa saya masuk mewakili sahabat-sahabat OKU di dalam parlimen, saya rasa saya beritahu pada diri saya, this is saya punya journey saya daripada dulu sampai sekarang rupanya sudah diatur. Saya tidak sangka pun akan sampai ke sini untuk menjadi suara kepada sahabat-sahabat saya. Saya tidak sangka, dan bukan itu saja. Saya menjadi suara juga, saya dan mewakili juga sahabat-sahabat media. Ya, itu yang buat saya lagi, pasal saya dah dalam media 34 tahun. Mungkin tidak panjang berbanding dengan ramai orang lain. Sebab itu saya baru 18 tahun ketika itu. Tetapi saya kira saya di situ, satu sebagai seorang OKU, sebagai seorang atlet Paralimpik dan sebagai seorang media dan sebagai seorang penyair. Jadi saya macam alhamdulillah. Itulah sebenarnya YB, itulah sebenarnya saya secara peribadinya saya nak ajukan juta soalan sebenarnya. Sebab kalau kita lihat Anwar, kalau kita baca tentang YB Rasa Riban, kita tengok dia daripada awal penglibatan dalam industri pada sekitar tahun 90-an juga, betul? Personality TV, pembaca berita dan sebagainya. Kemudian ujian yang menimpa YB, jadi tergolong dalam orang OKU, kemudian menyertai sukan Paralimpik, mewakili pula tu, bukan orang biasa-biasa, bukan calon-calon orang boleh mewakili tu. Lepas Paralimpik tu pula menembak kan? Menembak dan sebagainya. Lepas tu sekarang melibat mencuburkan diri dalam parlimen, di mana bukan satu perkara yang mudah. Macam kebiasaannya macam saya lebih selesa, saya lebih santai bila berada dalam satu atau dua perkara saja. YB macam buat bucket list. Macam YB macam dia macam ada buat bucket list. dia macam mati hidup semula, mati hidup semula, dia macam ada benda-benda yang baru. Dia stres baru. So many things to do, so little time. Terlalu banyak benda yang kita nak buat tetapi waktu kita suntuk. Jadi saya beritahu diri saya, apa-apa pun fokus. Nafas, fokus. Dan kita perlu, lagi satu, kita tidak boleh ambil hidup ini terlalu serius. Kena selalu gelak. Pasal kalau serius sangat nantilah stres. Anda lah jadi macam gini, tiba-tiba lagi lah stres. Okey, rahsia tu, YB, rahsia untuk menangani stres tu. Sebab sekarang kita tahu ialah dengan ujian macam kami ni rasa COVID-19 ni menghadkan kami punya kreativiti, menghadkan kami punya pergerakan untuk menjadi manusia yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Macam YB sendiri, apakah pesanan ataupun mungkin kata-kata semangat yang boleh kami sebagai orang biasa yang penuh lengkap segalanya ni, yang boleh kami ambil pengajaran daripada itu? Kita kena selalu ingatkan diri kita bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmah dia. Seperti juga keadaan sekarang. Dengan keadaan dunia melalui pandemik ini, sebenarnya mungkin Tuhan tu mahu kita semua tenang dan orang kata step back dan lihat apa yang sedang berlaku pada diri kita dan sekeliling. Hargai persahabatan, muhasabah dengan keluarga, dan kita orang kata hidu nyaman udara, kita tengok pokok semua. Kalau tidak, kita ni macam laju sana, laju sini, laju sana. Jadi kita kena step back dan kita kena bersyukur. Setiap yang berlaku itu ada hikmah dia, satu. Lagi satu, kita kena sentiasa, kalau kita dalam keadaan yang stres, bernafas. Bernafas itu penting. Penting sangat. Pasal kadang-kadang kita laju, kita lupa benda-benda yang basic, yang kecil. Dan yang ketiga tu, kita kena sentiasa bersyukur. Saya selalu ingatkan sahabat-sahabat saya semua, kalau dengar azan tu, sembahyang on time. Lepas tu kita buat benda lain. Kalau orang yang bukan orang agama Islam pun, tetapi saya kata sentiasa bersyukur, sentiasa bersembahyang. Bangun pagi, minum air suam, bersyukur. Itu saja. Wow. Selalu cakap terima kasih. Pasal kalau kita tidak cakap terima kasih pada dia, macam mana yang Esa tu akan memberikan kita apa yang kita mahukan? Itu saja, simple saja. Bersyukur. Dan kita kena selalu ingat, yang paling penting adalah dia.
dan bukan sekeliling kita. Manusia itu datang dan pergi, yang Esa tidak. Saya selalu beritahu diri saya bahawa Tuhan itu tidak pernah mengabaikan kita. Kita yang mengabaikan dia pasal kita lupa. Kita laju dengan arus kehidupan, kita lupa. Merinding saya, Baby. Merinding disko ni. Tapi betul lah Betul. sebenarnya. Seringkali bila kita, benda tu walaupun memang tak nafikan bila YB mengatakan ia memang satu perkara yang mudah. Simple je, mudah saja kita berkata bersyukur. Namun ia susah untuk dilakukan. Ia susah sebab apa? Kita selalu alpa. Kita selalu leka sebab apa yang kita nak tu. Ingatkan kita ni pentingnya untuk duit lah, untuk kesinambungan kehidupan kita, tapi lupa untuk bersyukur. Dan kita kadang-kadang kita selalu mengharapkan manusia lain untuk buat kita happy. Betul. Saya selalu beritahu orang, awak tahu tak siapa yang boleh buat awak bahagia sebenarnya? Awak pergi kat cermin tu, yang awak tengok tu, orang tu yang boleh buat awak bahagia. Pasal dialah best friend kita. Dia tahu kita suka makan apa, kita buat ini, buat itu, dia tahu. Jadi kita harus hargai diri kita. Beritahu selalu diri kita yang kita sayang diri kita sendiri. Pasal sungguh pun orang lain tidak beritahu kita, tak apa. Beritahulah diri sendiri, masuk lift tekan sendiri. Waduh. Masa lift tekan sendiri, Pak. Kan dah cakap dah hari ni banyak motivasi, inspirasi dia cakap. Ini baru tetamu kita yang utama iaitu YB Rasadiba. Belum lagi yang selepas ni. Namun itulah kita nak ucapkan sejuta terima kasih kepada YB kerana bersama dengan kami. Sama-sama kan. Terima kasih. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu untuk YB, kalau siapa nak tengok IG YB dengan Facebook boleh kongsikan. Saya? Saya. Saya punya IG Rasadiba Razzi je. Simple je. Rasadiba Razzi. Pasal sekarang dah ramai orang nama Rasadiba. So kena check yang belakang ada Razzi. Mungkin YB ada lepas ni nak post lagi motivational punya video kat Instagram. Yang YB sendiri kan. YB pun motivator juga. Saya. So, macam bolehlah kita follow ke Instagramnya dan kita akan ikuti perkembangan bagaimana. Dan kita bagi sokongan juga YB di dalam parlimen bagaimana mendukung orang yang kurang upaya untuk di dalam Malaysia ini kan. Macam-macam kita boleh dapat dan mencapai dan mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Terima kasih YB, terima kasih banyak. Baik, ini kita nak kongsikan kepada penonton setia TV3 di mana baru-baru ini, siapa tak tahu Vocal Mania kan? Ini Zaid nak kongsikan tentang Vocal Mania di mana ia sudah masuk ke minggu ke-6. Jadi dapatkah rookies ini semua kekalkan 2 kemenangan mereka ataupun sebaliknya? Dan jangan lupa untuk saksikan persembahan daripada Aina Abdul, Lan Solo, Tomok dan juga Indah Ruhaila dan juga 4 orang rookies bila Anwar malam ini jam 9 malam hanya di TV3 atau boleh live stream ditonton ataupun juga di YouTube TV3 Malaysia. Nampaknya rookie minggu ni memberi cabaran sebab kita punya poin 2 sama minggu ni kan? Betul. Dan kalau kita tengok, idol kita pun working under pressure ni memberikan tekanan pada mereka sebab mereka kena perform yang terbaik saban minggu. Jadi kecenderungan untuk buat silap tu memang besar sekali. Kan? So, pada rookie luar sana, kita ambil kesempatan ni, kita cuba cantas idol minggu depan. Betul. Berlatih banyak. Jadi jangan lupa untuk bersama kami di Vocal Mania Setiap Sabtu, jam 9 malam di TV3. Itu dia. Jadi jangan lupa Vocal Mania malam ini 9 malam. Okey? So berdepan dengan kita ni adalah kursi roda. Namun sebenarnya kita bukan nak sembang pasal kursi roda tanpa ada orang. Mungkin saya akan jadi cubaan juga, saya jadi modal. Tapi kita nak dengarkan tentang teknologi baru sebenarnya. Betul. Teknologi kursi roda. Banyak ramai yang kita tahu kita guna kursi roda untuk orang yang pelbagai kekurangan upayanya. Namun kita nak bersama dengan yang pakar sebab ia membawakan ni wheelchair 88 Dia bersama dengan saya ni Kiran tau. Sebelah saya Kiran. Sebelah Anwar? Vincent. Baik. Jadi Kiran bersama dengan Vincent. Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang teknologi kerusi roda ni lah. Seperti biasa yang saya biasa tengok dan kita pernah tengok macam ni lah. Macam ni lah kot kan. Yang tolak-tolak cari tajuk jadi kan. sekarang ni ada tiga-tiga ni. Adakah dalam dunia ini sahaja teknologi ni? Dalam dunia Tanya terus. Yang kesalahan lain. Okey, yang ini dikenali sebagai kursi roda berdiri ataupun Kursi roda berdiri. Yang ini? Semua tiga. Oh, semua. Ataupun also known as standing wheelchair. Standing wheelchair. Dia function dia dua. Dia boleh guna sebagai kursi roda biasa dan dia punya benefit lagi satu, dia boleh berdiri menegak. Maksudnya orang tu duduk Sambil duduk dia akan berdiri menegak. So dia akan bagi user dia efek berdiri straight. So adakah maksudnya kita ni yang
kebiasaan ni bergantung pada yang menggunakan lah. Pengguna Ya, ni betul. boleh berdiri ke tidak. Betul. lah, Biasanya kerusi roda berdiri digunakan oleh orang OKU, yang lumpuh paras pinggang ataupun sesiapa yang ada hilang keupayaan untuk berdiri sendiri. Okey. Adakah yang ni apa? You kata ni standing wheelchair ni? Standing wheelchair. Adakah ini teknologi baru yang ada sekarang ataupun dah lama dah sebenarnya? Dah lama juga, lebih kurang 4 tahun kita dah ada. Oh, recently lah juga, baru baru lah 4 kiranya. tahun. Dia So- kalau okey, sila kira. So ini actually just 3 of kita punya model. Kita total ada 4 model. Empat So ini model. 3 yang antara dia. So kita ada fully manual. Okey, maksudnya orang tu Pengguna dia kena guna kekuatan tangan untuk berdiri dan duduk. Contoh-contoh boleh tak? Okey. Kan? Vincent tunjuk contoh. Okey. Oh, dapat Yang ni macam manual. selesa Ini fully je. manual. Okey. Lepas tu So ini dia biasanya punya knee belt. orang yang paras pinggang lumpuh, upper body still strong. Okey. Dia akan guna kekuatan tangan, tolak sampai berdiri. Okey, saya perasan daripada kita kena gunakan ni lah kena Yes. fahami macam mana nak guna elemen-elemen gear-gear di sini Betul. Oh, ini kena buat sendiri sebab Ini kena manual. buat sendiri. Tapi kalau ini boleh ke tanya berapa harga? Okey, yang ni fully manual, harga dia lebih kurang 14,000. 14,000. 14,000 ya. Wow, fully manual pun Fully 14,000. Okey, itu 14,000. kalau harga lah. Kalau macam, okey, yang macam ini kan, wheelchair macam ini, berat, yang paling berat dia boleh tampung berapa kilo? Semua model standing wheelchair kita boleh menampung sampai pengguna 120 kg. Kalau lebih daripada tu? 120. Lebih dari tu kita tak galakkan. So dia punya frame, dia punya hydraulik semua dicipta, dibina untuk menampung sampai 120. Faham. Okey, so maknanya kalaulah seseorang itu dia punya weight dia punya berat dia lebih daripada 120 kilo, apakah dia punya option lain? Option mereka actually unfortunately untuk standing wheelchair memang tak ada lah. Oh, memang tak ada. Sebab kita risau kalau lebih 120 kg dia punya hydraulik tak cukup kuat untuk tolak atas dan bagi dia duduk. Okey. Kalau guna maybe cepat rosak. Adakah mungkin ada plan in the future? Maybe in the future. Okey, faham. Baik, so ini manual. Ini fully manual. Okey, yang ini? Ini semi powered. Semi-powered. Okey, Vincent nak tunjuk Maksud contoh dia juga. bila bergerak kita masih gunakan tangan untuk kayuh macam Okey. wheelchair biasa. Okey. Tapi function berdiri dan duduk is battery operated. Battery. Oh, ni Guna kat bateri. sini. Sekejap, tunjuk kat kamera kalau tunjuk. Okey, kat sini dia ada dia punya Oh, dia ada butang button. switch dia tu. Yes. Okey. So yang ni untuk biasa pengguna yang upper body dia tak berapa kuat. Okey. So dia kena guna satu jari saja untuk berdiri dan duduk. Betul. Oh, sampai tegak. Oh, dia tak adalah tegak sangat. Dia tak tegak. So bagi kalau dia stable. full 80 straight, degree. pengguna dia lebih ke depan. So dia punya angle tu sampai user dia fully straight. So, yang Okey. ini teknologi apa yang digunakan? Sebab saya tengok ni kat belakang. Ini Boleh battery operated. boleh kita pusingkan tak wheelchair ni? Boleh. Kita Pusing- kita tunjuk pusing teknologi wheelchair, kat belakang ni. Vincent. Sebab kita nak tunjuk betapa powernya bateri. Sebab Zaid nampak perkataan bateri kat Betul, sini. betul. So, adakah bateri ni dia punya konsep dia charge ke? Dia ataupun rechargeable battery. Rechargeable. rechargeable? Okey. rechargeable Vincent battery. boleh naikkan balik tak? Naik balik. Wah. Kita nak tunjuk bateri. Macam mana Alright. Jadi untuk fungsi-fungsi macam ni inilah dia punya kuasa dia tu, dia punya teknologi dia. Berapa lama boleh bertahan? Bateri full charge dia boleh tahan sampai 200 kali naik turun. 200 saja. So 200. kira macam tak kisahlah. Berapa kali yang kita satu hari tu berapa lama pun tak Tak kisahlah. kisah. Janji 200 kali. 200 kali. Tapi yang ni roda dia berpusing secara automatik tak? Tak, roda berpusing guna tangan. Kita- So dia okey, ni semi manual. tangan. Okey, semi. So kita pakai Okey. semi power. So bergerak masih guna kekuatan tangan. You have to Okey. be. Cuma berdiri dan duduk saja dia akan pakai bateri dengan hydraulik. Alright. Saya rasa saya pernah nampak ni daripada YB Razadiba pernah guna ni semasa Yang hujung sekali. menerima kursi bernama dulu. Alright, okey. Yang ni kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni kita punya highest end dalam kerusi roda berdiri. Ini Okey. fully automatic. So yang ni boleh duduk macam ni, boleh berdiri, boleh recline dan juga boleh baring penuh. Okey, senang cerita. Baring pun boleh. Baring penuh pun boleh. Apa yang ada teknologi yang ada kat sini ada dekat sini juga. Ya, betul. So, dia yang macam ni all in one lah. all in one. So yang ni untuk pengguna yang lebih serius. Yang tak tidak mampu guna tangan untuk banyak. I So dia see. cuma guna controller saja. Every function dia control dengan joystick. Bergerak, baring, duduk semua. Tolak pun sama. Tolak pun sama. Sebab tu saya nampak ada macam ada harness kat sini untuk badan dia boleh So strap kat dia sini kat semua badan. standing wheelchair dia ada dia punya safety feature lah. Dia ada tali pinggang, Tali pinggang. ada chest belt dan juga knee belt. Okey. Bel. Knee belt lah paling penting Knee supaya dia belt, boleh ya. berdiri lah juga kan. Uyo, ini boleh berjalan. Ini boleh bergerak sambil cuba berdiri. cuba gerak sikit. Wah. Luar biasa. So kita tahu yang ni 14,000. Nak tanya ini berapa?
Yang ni Sekejap, Draco. biar saya teka. Okey. 30,000. No. 100,000. Oh, saya cubalah. Okey, 130,000 boleh? Oh, itu tinggi sangat. Tinggi Okey, sangat. Okey, saya 80,000. kurangkan. Tinggi sangat. 80,000 tinggi sangat. 50,000. Dah dekat dah. Tinggi Okey, sikit. macam bidaan pula kita. Tapi kalau ni memang dalam lebih kurang macam tu lah. Enam Yang, 60,000 yang lah, ni 60,000. harga dia 40,000. 40,000. Zaid dah hampir betul lah tadi Zaid kan. Ini okey, ini soalan yang serius tau. Ini saya saja soalan serius. Betul serius. Zaid Saya ada duit 40,000 sebagai contoh. Saya nak beli ni. Saya boleh pakai? Boleh lah. Tak ada masalah. Kalau abang nak beli, boleh, no problem. Oh, dia tak semestinya. Tak semestinya untuk sesiapa yang perlukan saja. Tapi biasanya orang yang sempurna, tak ada masalah, tak ada kecacatan apa, tak perlu. Baik. Jadi memang saya rasa kalau seandainya kita nak menyediakan keperluan ini kepada orang yang kurang upaya nak gunakan wheelchair ni, saya rasa memang ramai yang perlukan sumbangan lah. Kan betul tak? Sumbangan untuk memberikan, naknya beli ni mahal-mahal ni, tapi namun manfaat dia cukup baik kepada mereka. Betul. Supaya dapat melangsungkan kehidupan mereka kan. Jadi kalau nak beli ni, kita boleh beli di mana? kira. Kita ada 3 cawangan. Okey. Kita punya HQ showroom dengan office di Bandar Botani Klang. Okey. Kita punya second showroom di Bandar Sunway, Subang Jaya. Opposite Sunway Medical Center. Dan ini merupakan Instagram official. Ya, betul. Wheelchair 88 official. Jadi anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh terus pergi ke Instagramnya dan macam-macam lagi lah. Baik, terima kasih Kieran. Terima kasih banyak-banyak, Vincent. Saya kira saya nak juga tadi nak rasa-rasa juga. Boleh rasa. Tapi kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Sebab Anwar nak try. Mahal. Zaid, macam-macam hari ini Zaid. Kita dapat tahu daripada sudut motivasi seseorang YB untuk meneruskan perjuangan orang sahabat-sahabat dia. Panggil sahabat-sahabat tu bukan senang tau nak kita nak panggil orang-orang sahabat-sahabat. Betul. Kan? Bagaimana nak kenangkan bahawa mereka sama-sama nak perjuangkan sesuatu, namun pada sebentar saja kita nak menjemput seorang yang luar biasa juga sebab tengok medal depan saya ni. Gold medal, okey. Abu Dhabi 2019. Itu dia. Ni tuan Jadi dia pemiliknya. Ada dia pemiliknya. Selamat datang Haziq. Silakan. Haziq, silakan. Baik. Macam mana Haziq? Okey. Sihat. Kita baru nak cerita tentang gold medal Haziq ni sebenarnya. Ya. Mungkin sebenarnya penonton-penonton dekat rumah mungkin terlepas pandang ataupun mungkin tidak tahu sebenarnya Anwar. Ya. Haziq ni sukan apa? Zaid nak tanya Anwar. Equestrian. Equestrian. Kuda-kuda. Sukan berkuda. Senang cerita Haziq. Apa pun, selamat datang sekali lagi ke Borak Kopitiam Haziq. Ini banyak soalan kita nak tanya ni. Tapi soalan pertamanya, sebenarnya macam mana Haziq mula menceburkan diri dalam bidang itu? Mula semenjak saya masuk sukan ni, masa sekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Semenjak situ masuk, cikgu bagi borang untuk daftar kalau siapa nak masuk. Lepas tu tulis lah. Lepas tu ibu bapa pergi ke sukan tahunan. Sukan equestrian dekat Ampang Polo Club. Oh, Selangor Ampang Polo Club. Jadi itulah yang mula Haziq rasa minat dan sebagainya. Ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya memang seperti mana YB pun sebut yang memang secara fizikalnya nampak normal. Tapi namun Haziq ada disleksia. Disleksia. Okay, kita nak terangkan bagaimana kedudukan Haziq lah supaya para penonton pun memahami, dan ini yang buatkan kita pun lebih kagum juga sebenarnya kan. Sebab apa? Inilah dia. Kan bila Haziq pergi tahun lepas lah. 2019. Berapa lama sebenarnya Haziq dah ceburkan diri dalam equestrian ni? Termasuk ni 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Mestilah dalam masa 7 tahun tu mesti banyaklah sebenarnya ujian-ujian yang Haziq akan tempuh. Dan ini anda semua sedang lihat Haziq sendiri yang berada di atas kuda ni. Waktu ni tengah praktis ke atau tengah bertanding? Praktis. Ni praktis. Ni latihan kat mana? Ni latihan di Al-Ain. Ada dekat Abu Dhabi tu? Abu Dhabi. Oh. Macam mana perasaan sebenarnya bila Haziq berada di sana untuk menjadi wakil Malaysia? Macam mana perasaan Haziq? Perasaan Haziq macam mana? Campur-campur. Ya, ada takutlah. Takut. Lepas tu
semangat, lepas tu dia punya perasaan semua campur. Okey Haziq, macam inilah sebenarnya dapat jadi atlet kira yang mewakili negara walaupun istimewa Haziq kan. Apakah benda yang paling Haziq rasa best bila jadi atlet ni? Apa yang seronoknya? Seronok, exercise tak ada rasa macam bosan, macam tekanan. Satu rasa itu je. Itu je. Tak apa. Tapi antara ramai-ramai ada tak kawan-kawan yang kata macam Al Haziq, kenapa ambil sukan berkuda, ambillah sukan lain. Ada tak kawan-kawan cakap macam tu? Tak lama. Tak adalah. Maknanya memang sekeliling Haziq ni orang-orang ni support lah, supportive. Bagus. Kalau selain daripada sukan kuda, apa aktiviti Haziq sebenarnya? Aktiviti berenang, kayu basikal. Lama berenang. Okey, antara berkuda, berenang dan kayu basikal. Kalaulah Haziq ni bukan atlet berkuda lah kan. Apakah sukan yang menjadi pilihan Haziq selain daripada kuda ni? Sebab tadi Haziq cakap Haziq berenang juga dan sebagainya kan. Golf. Golf. Dia tak ada sebut golf tapi golf muncul. Wah, kenapa golf Haziq? Sebab dia simple je. Maksudnya dia nampak macam simple tapi dia ada macam step by step. Dia kena control dia punya swing dia. Swinging dia perlukan disiplin Haziq betul Noah, sebab apa tahu kalau kita tengok banyak yang mungkin susah kita nak belajar daripada orang-orang seperti Haziq ini adalah disiplin. Mereka punya disiplin sangat tinggi. Betul tak Haziq? Kalau tak ada disiplin dalam kehidupan ni apa jadi Haziq? Lari lah. Oh, terus tak ada nilah kan. Tak ada penentuan kehidupan lah, tak ada disiplin betul. Haziq PKP ni buat apa? PKP. Kerja. Tapi, kerja tapi dalam SOP kat kena jaga. Kena SOP. Tengok Noah, betul tak? Dia sendiri ingat hang SOP. Haziq kerja apa? Green Apple, hipoterapi. Okey. Macam-macam juga kan sebenarnya. Betul. Okey, macam ni. Kita selalu sebut tentang SOP lah, tentang banyak benda kita tak boleh buat. Macam Haziq kan sukan berkuda, Haziq mewakili Malaysia dan sebagainya. Haziq waktu PKP ni, waktu COVID-19 ni, macam mana Haziq nak training dan sebagainya? Dalam kerja ni 2 dalam 1. So macam sambil ada kerja ada masa untuk latihan. Maksudnya hari-hari tertentunya. Okey. Haziq, kan sepatutnya kita ada Olimpik Tokyo kan tahun ni kan. Tapi kan biasa ada Olimpik dan akan ada Paralimpik juga kan. Adakah sebenarnya Haziq pun sepatutnya pergi juga? Haziq waktunya pergi tak untuk Paralimpik nanti? Untuk kat Tokyo tu. Tak terlibat. Tak terlibat. Okey. Tapi sepatutnya terlibat tak? InsyaAllah cuba. InsyaAllah boleh cuba. Itu kita nak. Dia bukan terus kata tak boleh. Dia insyaAllah boleh. Okey. Haziq, pertandingan seterusnya rasanya apa Haziq? Haziq tahu tak? Ada tak mak ayah bagi tahu ke? Kawan bagi tahu ke? Coach bagi tahu. Coach cakap apa? Coach kata ada tak? Nanti. Macam akan datang kalau dalam tarikh hari ini akan masuk tanding macam untuk equestrian dressage. Tapi buat masa sekarang belum ada lagi lah. Belum, latihan saja. Haziq kat rumah biasa buat apa sajalah nak tahu. Seseorang Haziq ni buat apa dekat rumah? Selain daripada tidur, selain daripada makan? Selain itu kayu basikal. Kayu basikal? Dia berkuda, minat golf. Lepas tu kayu basikal. Basikal yang siapa? Semua boleh buat, hampir. Macam ni? Main basikal yang siapa? Solo. Solo. Lama. Awak berani Baguslah. Cuba. Okey, macam tu kita pun sebenarnya nak ucapkan terima kasih jugalah sebab Haziq dapat luangkan masa kan. Satu-satunya orang yang memberikan inspirasi kita untuk ikut SOP, bekerja, berdisiplin. Macam-macam juga. Minat sukan golf tapi mewakili Malaysia untuk berkuda. Kan? Mengisi masa lapang dengan berbasikal. Inilah Haziq. Tak ada alasan lagi untuk jadi orang yang bagus. Betul Haziq Terima kasih banyak Haziq. Kami di Borak Kopitiam mendoakan semoga Haziq sentiasa dipermudahkan apa saja urusan Haziq buat. Jangan berjaya. Okey, Haziq boleh tak kongsikan Instagram Haziq? Ada Instagram? Ada Instagram tak? Ada. Kita kongsikan dekat para penonton. Apa nama dia? Muhammad Haziq Berizal. Muhammad Haziq Berizal. Baik, Haziq, terima kasih banyak. Perkembangan di Instagram bolehlah tengok kat sana, follow dia. Okey, baik. Terima kasih Haziq. Kita pun sebenarnya macam nak akan teruskan pada program seterusnya. Jadi kita selamat maju jaya lah Haziq. Selamat maju jaya. Alright. Baik, jadi itu yang kita Haziq. Sukan berkuda dan sebagainya. Jadi dalam dunia sukan kita dah borak dengan YB tadi dengan Haziq. Tapi sebenarnya mereka ni
pun kreatif juga tau. Betul. Dalam bidang seni, dalam bidang lukisan, dalam bidang foto. Ini kita nak kongsikan kepada anda, juru foto OKU. Jom kita saksikan. Tanggal 3 Disember setiap tahun merupakan tarikh yang sangat bermakna buat golongan kurang upaya di seluruh dunia. Sambutan Hari OKU sedunia adalah satu inisiatif bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan masyarakat menghormati dan mengiktiraf kemampuan serta sumbangan golongan OKU. Sebagaimana yang lain, ramai dalam kalangan insan istimewa ini cemerlang dalam profesyen mereka seperti dalam bidang sukan, profesional, seni dan sebagainya. Antara individu hebat ini adalah Haimas Sultan Periasami yang juga merupakan seorang jurugambar profesional. Individu berusia 39 tahun ini pernah memenangi pingat emas bagi kemahiran fotografi studio dalam pertandingan Abilympics antarabangsa ke-9 yang berlangsung di Perancis pada tahun 2016. Abilympics atau lebih dikenali sebagai Olympics of Abilities merupakan pertandingan kemahiran vokasional bagi golongan OKU. Semangat yang tinggi dan usaha tanpa henti, tambah meningkatkan jati dirinya. Semoga kejayaan dan pencapaian yang ditunjukkan oleh Haimas Sultan terus memberi inspirasi buat kita semua. Apa lagi yang kita dustakan, Anwar? Kita punya nikmat penuh dan sebagainya. Bila kita melihat mereka-mereka ni semua membuatkan rasa kita nak all out. Faham tak? Nak all out. Sebab tak ada lagi alasan kalau kita tak all out, Anwar. Lagi-lagi pula dengan seni. Seni itu merupakan salah satu cara terapi untuk kita mencapai kebahagiaan dalam diri. Ni dah sebut pasal terapi. Ada dah ni. Sama dengan kita, Cik Amran Hamid. Silakan. Cik Amran, silakan. Ini dia. Sihat. Bersama dengan kita sekarang ni di studio, Cik Amran Hamid merupakan seorang pelukis batik. Cuba nama sini. Boleh? Silakan. Dan bukan calang-calang sebenarnya Cik Amran ni. Kalau kita tengok ada juga koleksi piala dia. Betul. Salah seorang peserta untuk Abilympics juga. Dan pada tahun 2016 beliau telah menangi peringkat gangsa. Dan sepatutnya kita pun nak maklumkan sepatutnya tahun ni Cik Amran ada ke Russia untuk teruskan Abilympics yang 2020. Tapi akan dilanjutkanlah sebab kita berlakunya COVID ni kan. Namun inilah dia, bukannya calang-calang sebab saya dapat tahu betapa jauh perjalanan Cik Amran dalam bidang
mencanting batik ni, melukis sampai ke peringkat antarabangsa sebenarnya. Betul. Situlah walaupun kita banyak nak berborak dengan Cik Amran ni kan. Tapi sebelum itu kita nak tanyalah kan, sejak bila sebenarnya macam kita tahu setiap orang tu ada minat dia. Macam Cik Amran sendiri dahlah pakar dalam benda ini. Jadi kita nak tahu, kita nak rewind balik. Macam manakah minat pertama yang membuatkan Cik Amran boleh menceburkan bidang dalam batik ni? Batik. Okey. Assalamualaikum lah. Salam. Okey. Tak apa, Cik jangan berdebar. Kita relax, santai. Okey. First saya minat batik ni pada masa-masa muda dulu lah. Muda-muda. Masa muda. Cik Amran masih muda lagi. Okey, masa tu saya pergi melawat satu bengkel batik di Sungai Rusa, Balik Pulau. Okey. Di situ bila saya tengok ada bengkel batik tu, saya masuk, saya tengok batik tu, mula timbul rasa nak belajar batik. Sebab kalau ikutkan memang dari sejak kecil lagi saya memang minat melukis. Okey. Saya suka melukis dari kecil lagi. Oh, maknanya daripada kecil memang suka melukis lah. Macam mana suka lukis apa dulu? Kalau macam saya, melukis orang lidi pun melukis. Kalau ikut pengalaman dulu, saya suka lukis gambar askar. Gambar askar? Gambar askar. Gambar askar yang perang-perang tu ke? Ya, perang-perang tu. Pakai helmet. Masa tu umur 12 tahun. Sebab masa tu saya masa banyak di rumah. Banyak di rumah sebab saya tak buat apa-apa kan. Jadi melukis je lah. Alright, so daripada lukis askar pada umur 12 tahun tu, beralih kepada batik ni pula Anwar. Okey, kita nak tengok macam mana Cik Amran. Mungkin boleh mula tunjukkan cara-caranya, kita nak tengok macam mana Cik Amran buat. Macam mana tengok cantik ni, kita dah sediakan dah di Borak Kopitiam TV3 kat sini. Yalah, walaupun kita tahu Cik Amran menggunakan dia punya kekurangan dia sebagai kelebihan dia. Sebab antara sebenarnya kita nak kongsikan, ada juga keadaan yang sebagaimana sekali lagi YB senator kita maklumkan, macam-macam kita tengok fizikal kita yang itu bukanlah penghalang untuk kita melakukan sesuatu yang seperti orang yang biasa. Dan juga mereka pun perlukan diberikan hak sama rata sebenarnya untuk yang dimiliki oleh kita. Dan inilah satu pencapaian luar biasa sebenarnya. Tengok tu. Okey. Kita nak saksikan. TV3 ni warna dia macam ni. Kuning. Warna TV3. Sekejap. Mana yang kuning Zat? Kuning. Tiga okey. Oh, dia color macam ni je lah. Sebab yang ni saya dah lukis semalam. Jadi okey. macam ni lah dia punya. Cik Amran, ya. macam mana Cik Amran macam antara semua hasil lukisan lah, Cik Amran kenapa pilih batik? Kenapa pilih batik? Sebab itulah yang saya cerita, yang asal tu saya tengok bengkel batik tu kan. Jadi saya minat batik. Di situ saya mudah belajar batik lah. Belajar batik di Pusat Latihan Perda. Selama 6 bulan lah. Di situ lepas tu baru saya bekerja di kilang yang sama. Saya minta kilang yang sama juga. Tapi saya sempat dalam 3 tahun saja. Itu pun dah macam-macam ni dia buat ni. Okey, so sekarang ni sementara sekarang kalau saya dapat lihat sebenarnya Anwar, sambil tu Cik Amran dia buka dia punya telefon tau. Saya nak tengok tengah cari apa lukisan yang tadi yang batik tu. Jadi sebelum ini adalah langkah-langkah dia lah. Kena tengok contoh. Dia nak tengok logo Borak Kopitiam. Dia nak warna, warna. Silap lah kalau merah ni. Merah okey, boleh. Tak boleh just. Boleh just. Kita boleh just. Okey, jap Okey, tak apa. Tak ada masalah. Baik. Jadi Cik Amran, sebenarnya boleh tak cerita tentang anugerah yang ialah sepanjang Cik Amran ceburkan dalam bidang ni kan, anugerah yang diperolehi di Malaysia dan juga di luar negara. Apa pencapaian-pencapaiannya? Okey, pada tahun first saya kenal ni pertandingan Olimpik lah. Olimpik ni pada tahun 2015. Masa tu diperkenalkan, masa tu saya sebab kaki tangan JKM. Masa tu saya bertukar di Perak. Di Perak diperkenalkan oleh pengarah Perak lah, sebab dia tahu yang saya ni ada bakat untuk melukis lah. Jadi di situ saya mula mengenai Olimpik. Sambil buat sebab dia konsentrate kan. Dia kena konsentrate ni. Orang yang berseni, orang yang berseni macam tu kan. Dia perlu ruang dia. Kita macam mengganggu macam. Batik ni lain sikit. Dia sebenarnya diikut pada seseorang lah. Dia sebab ikut kita punya mood juga kan. Jiwa seni. Dia sebenarnya
Benda santai je. Santai dia bagi terapi juga kan. Kalau ketak lah juga. Kalau Kita nak ketak juga. Ketak-ketak no. Okey, kita nak kongsilah juga lah kepada Cik Amran, kongsikan juga Facebook dan Instagram kepada para penonton. Boleh Cik Amran? Facebook saya Amirgo saja. Amran. ARMZ. Hamid. VIRGO. Boleh macam meja dia. Itu dia. Arms Virgo guys. Bro. Sebenarnya Virgo tu zodiak sebenarnya. Zodiak. Okey. Kita tengok September. dalam tulisan pun ada juga seninya nama-nama. Kita ingatkan biasa-biasa je. Ni Cik Amran, ada kawan-kawan hantar WhatsApp ni, rasanya dia ambil gambar kat TV kot, hantar kat Cik Amran ni. Betul tak? Tak tengok pun. Tak tengok pun. Okey, baik. Apa-apa pun terima kasih Cik Amran. Semoga segala urusan Cik Amran dipermudahkan lagi, okey? Dan dapat menang lagi anugerah dan mengharumkan lagi nama negara kita dan nama Cik Amran sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alright. Cik. So kita nak seimbangkan juga, kita nak kongsikan tentang generasi Z. Satu program untuk kanak-kanak. Jadi kita nak maklumkan debaran. Debaran semakin terasa kerana aktiviti semakin mencabar dari minggu ke minggu. Jadi apa pula yang akan menanti untuk Wira Z kali ini? Wira Z ni yang kecil-kecil, yang comel-comel, yang baik-baik, yang pandai-pandai ni. Teruskan untuk menonton Generasi Z episod yang ke-9 Ahad ini 7 malam hanya di mana? Hanya di TV3. Jadi jangan ke mana-mana, tengok Gen Z ni. Jadi kita akan kembali. Ni yang Gen Z ni, akan tengok ni. berjuang dalam pusingan separuh akhir Generasi Z. Andai katalah kita sesat dalam hutan. Perkara pertama, kita kena cari tempat untuk berlindung. Scotch DHA Gummies menguasai Generasi Z. Setiap Ahad 7 malam di TV3. Itu ada generasi Z dan generasi masa depan kita. Jadi kita nak tengok juga bagaimana seterusnya bersama dengan Zack. Zack, Okey. Macam biasalah. Kan, kalau tak okey bukan Zack American lah nama dia. Baik, jadi sekarang ini kenapa Zack berseorangan? Of course, kerana Zack nak berkongsikan dengan anda semua. Siapa lagi tak tahu tentang Karnival Usahawan Desa? Tapi mungkin ada 1001 soalan dalam pemikiran anda. Karnival Usahawan Desa ni macam mana sekarang? Kalau dulu kita tak ada COVID-19 dan sebagainya, bolehlah. Tapi kali ni macam mana KUD ni? Sebab itulah tetamu istimewa bersama dengan Zack, Cik Muhammad Farizan bin Ahmad, Setiausaha bahagian Pembangunan Usahawan. Assalamualaikum Cik Farizan, silakan. Selamat datang Borak Kopitiam. Okey. Cik Farizan, betul sebutan saya? Ya, betul. Okey, itu kita nak tanya tentang Karnival Usahawan Desa ni. Baik, sebenarnya kita dah tahu dah, mungkin ada yang biasa dengar, mungkin ada yang terlepas dengar. Tapi kita nak tahu bagaimanakah sebenarnya konsep KUD ni secara dalam talian. Perbezaan dia macam mana? Sebab kita tahu sebelum ini semua offline, semua boleh pergi dan sebagainya. Sekarang dalam talian, apakah perbezaannya, Cik Farizan? Terima kasih Zack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih atas jemputan Zack Sama-sama. untuk kita berkongsi berkenaan dengan Karnival Usahawan Desa atas talian yang sedang berlangsung Zack. So program ni dulu kalau Zack sedia maklum kita buat secara fizikal. Itu program Karnival Usahawan Desa ni kita melibatkan usahawan-usahawan membuka bus dan kita juga menjemput agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk sama-sama membuka bus. Dan kali terakhir kita buat secara fizikal pada tahun 2019, pada tahun lepas. Betul. Jadi pada tahun lepas pun kita dah terfikir dah masa tu kan, bagaimana kita tengok trend online dan sebagainya ni, kenapa kita tak cuba satu baru. Dan alhamdulillah pada tahun ni kita berjaya buat Karnival Usahawan Desa atau kita panggil EQD ni secara online ni. Dan dengan norma baru yang sedang kita hadapi sekarang ni dengan pandemik COVID-19 ni, maka kita rasa inilah sesuai kita buat Karnival Usahawan Desa secara online ni. Di mana karnival ni kalau dulu secara fizikal dan apa di online ni sama. Kita bawa yang di fizikal tu kita bawa. Cuma beza dia dalam talian. Cuma beza dia dalam talian. Okey. Tapi kalau kita sebut tentang aktiviti dalam talian kan. Okey, macam dulu Karnival Usahawan Desa, macam saya pun pergi juga sebenarnya. Kita tahu best dengan segala aktiviti yang kita join aktiviti-aktiviti tersebut dan sebagainya. Tapi bila dalam talian ni mungkinlah kemungkinan dia terhad tu bagaimana.
Lepas tu aktiviti dan perjalanan untuk program ini sendiri macam mana Encik Farizan? Kalau dalam EQD kita ni, tuan-tuan dan perempuan boleh berkunjung ke laman web kita www.eqd.my. Boleh register di situ. Dan EQD ni kita berlangsung 24 jam. Dah dalam talian. So 24 jam kita berlangsung. Cuma acara-acara yang kita sediakan tu jika dalam berbentuk live tu dalam tempoh masa dalam pukul 10 pagi hingga 10 malam. So ada berbagai aktiviti menarik. Pengunjung masih boleh berinteraksi dengan usahawan, boleh chat menggunakan chat dalam ruangan tu lah. Dalam ruangan yang berkenaan tu. Dan jika nak membeli, boleh membeli, pengunjung boleh membeli secara online dan sebagainya. Pengunjung juga boleh melayari berbagai segmen yang kita sediakan. Ada kemeriahan digital yang mana kita menjemput berbagai agensi lah untuk bersama-sama berkongsi program-program mereka. Contoh macam pagi nanti pada pukul 11.15 nanti kita ada program masakan yang Berhormat Menteri dengan Chef Zam. Dalam website tu dalam website. So itu antara tarikan kita lah. Okey, maksudnya Encik Farizan bermula pada 4 Disember hingga 6 Disember dan selagi mana kita ada masa di antara 10 pagi hingga 10 malam boleh ke website tersebut. Itu kalau nak tengok aktiviti, tapi kita 24 jam. 24 jam boleh masuk. 24 jam kita boleh masuk. Dan cuma aktiviti-aktiviti ni kalau ada contoh kita ada kecoh-kecoh. Maknanya kita membuat jualan secara live. Itu ada masa je. Kita ada kalau masuk dalam website kita www.eqd.my tu boleh download kita punya jadual. So boleh tengok jadual tu. So pengunjung boleh pilih lah. So tadi macam Encik Farizan kata penjualan secara online tu adakah mereka yang terpilih ataupun siapa-siapa saja boleh pergi apply dan buat macam tu? Usahawan ni kita dah macam QD Physical. Cuma so mereka dah register awal. Faham. So mereka buka booth, kita panggil e-booth. So di dalam tu ada maklumat syarikat, maklumat produk mereka. Dan juga kalau untuk jualan tu kita linkkan yang mana yang dah ada dengan Lazada, Shopee, Buy Malaysia dan sebagainya. So kita linkkan ke ke platform yang berkenaan. Tapi kalau yang tak ada platform ni macam mana? So kita ada juga segmen dia e-kedai. So yang tu usahawan akan link dengan Facebook mereka, dengan IG mereka. Maknanya bila pembeli nak beli boleh klik masuk ke Facebook dan boleh communicate dengan Baik, Encik Farizan, ada lagi satu benda yang menarik perhatian saya adalah bila saya tengok dekat iklan dan sebagainya. Untuk EKUD tahun ini, tahun 2020 ini, EKUD tu kira online lah kan? Saya suka hashtag tu, EKUD Prihatin. Mungkin Encik Farizan boleh kongsikan kenapa memilih tema Prihatin sebagai tema Karnival Usahawan Desa untuk tahun ini? Kita pilih tema hashtag EKUD Prihatin ni kerana sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa mengambil berat berkenaan dengan sosioekonomi taraf hidup rakyat ni dan kita rasa terkesan apabila berlaku pandemik COVID-19 ni dan bagaimana kita nak membantu usahawan kita, especially usahawan kecil kita di luar bandar untuk terus memasarkan produk mereka sebab orang dah tak boleh datang. Orang tak boleh datang ke kedai, ke tempat fizikal kan. Jadi macam mana orang nak membeli? Jadi daripada situlah kita dapat idea dengan untuk gunakan hashtag ni menunjukkan bahawa keprihatinan kita di pihak kementerian, di pihak kerajaan untuk membantulah usahawan-usahawan ini untuk terus memasarkan produk mereka. Kalau dulu secara fizikal, kali ini di atas talian lah. Betul. Apa pun saya memberi pujian lah kepada pihak yang terlibat di mana ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus sebenarnya, yang sangat baik. Mungkin kadang-kadang ada di antara kita yang terlepas pandang atau mungkin tak tahu peluang-peluang tu kat mana nak dapat. Betul. Jadi EKUD ni boleh menjadi salah satu platform di mana mungkin boleh memberi kesedaran juga, mungkin boleh membuka mata juga. Okey, mungkin buat mereka-mereka yang tak biasa dengan Karnival Usahawan Desa ini, jadi anda boleh terus ke laman sesawang Karnival Usahawan Desa lah. Dan buat mereka yang dah biasa, mungkin mereka nak tahu tentang kelainan Encik Farizan. Macam apakah kelainan yang mereka akan dapat di EKUD untuk tahun ini?
Dan kalau pengunjung tu seperti mana kita buat QD fizikal yang saya sebut tadi tu, sama juga. Dia orang boleh merasai kemeriahan tu. Dia ada contoh, kita ada urban farming, kita ada zoo, pet zoo, kita ada rancangan masakan, kita ada buat live sale dan sebagainya. And then kita juga kalau usahawan kita ada buat padanan perniagaan di antara usahawan dengan retailer besar. Contoh kita ada kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna dan Materit. So kita bawa pembeli seperti Petronas, dia ada mesra kan, kedai besar. So kita buat matching supaya produk usahawan kita boleh masuk ke kedai mesra Petronas. Kita buat business pitching dengan Tesco, TF Value Mart dan Lulu Hypermarket. Kalau yang overseas kita buat kerjasama dengan Materit, kita ada Dropi, kita ada Beli-Beli, kita ada Bulapak. Maknanya ini kita menyediakan ruang lah pada usahawan untuk mereka boleh memasarkan lagi produk mereka di peringkat yang lebih tinggi. And then kalau pengunjung juga lagi, Z pun boleh masuk. Tengok. Saya masuk? Kena masuk. Tu www.eqd.my. Z boleh masuk tengok dalam tu. Kita ada webinar, kita ada talk show. Maknanya ada usahawan-usahawan yang berjaya tu berkongsi tips-tips tu bagaimana untuk menjadi sebagai usahawan-usahawan yang berjaya lah. Baik, itu kalau kita borakkan secara keseluruhan lah. Tapi mungkin Cik Farizan sendiri ada tak dalam banyak-banyak aktiviti ni, ada tak aktiviti mungkin satu dua yang paling menjadi tumpuan dan Cik Farizan rasa pengunjung kena pergi kat sini? Apa dia? Itu kita ada dua. Okey. Ada dua, iaitu kita ada sales lah, mega sales. Okey. Mega sale ni kita buat live sale. Live sale dengan Lazada dan Shopee. Okey. Dan juga di dalam platform kita juga kita buat kecoh-kecoh sale pada malam hari itu. So pada sale ni kita sediakan voucher, discount. So siapa-siapa boleh guna? Pengunjung-pengunjung boleh redeem voucher tu untuk membeli produk-produk usahawan luar bandar kita lah. Dan voucher tu hanya boleh digunakan selama 3 hari itu saja. Ya, saya. 4, 5 dan 6 Disember. Ya. Baik. Jadi itu antara kelainan dia, antara benda-benda yang menyeronokkan juga. Jadi anda semua jangan lupa untuk terus ke www.ekud.my. Zack, EKUD ni apa? Saya tak pernah dengar. Abang-abang, akak-akak, sebenarnya anda semua pernah dengar. KUD, Carnival Usahawan Desa. Cuma sebelum ini, seperti Cik Farizan telah beritahu kepada kita, KUD sebelum ini secara fizikal. Tapi disebabkan segala apa yang berlaku sekarang ini, beralih kepada digital, EKUD. Jadi kalau anda yang ingin tahu dengan lebih lanjut, boleh terus ke www.ekud.com.my. Lepas tu #EKUD Prihatin, kan? Okey, baik. Cik Farizan, terakhir sekali, apakah harapan terhadap penganjuran EKUD 2020? Ya, yang pertama kita harap usahawan mengambil peluang ini untuk terus memasarkan produk mereka supaya beralih ke arah ke arah digital ni. Yang kedua, saya berharap para pengunjung lah, kita sebagai rakyat Malaysia ni untuk support produk-produk usahawan bandar ni dengan membeli produk-produk dan menggunakan produk-produk usahawan kita ni yang kita rasa kualitinya memang cukup baik dan standing dengan jenama-jenama yang terkenal yang ada di pasaran lah. Betul. Cuma mereka perlu diberi ruang untuk mengenengahkan produk itu. Baik. Terima kasih banyak Cik Farizan. Jadi sekali lagi, kat mana kalau mereka nak tahu lebih lanjut, sebab ada 3 hari 4, 5 dan 6. Jadi mungkin yang last sekali, terakhir, untuk kat mana mereka nak kunjung benda ni? Boleh ke website EQD, www.eqd.my. Okey, terima kasih Cik Farizan. Terima kasih banyak. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk ke website tadi, eqd.my. eqd.my. Baik, jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan kepada anda. Masih lagi di topik hari ini, kita meraihkan keistimewaan mereka. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Minggu ini di MHI, peratusan kes perceraian semasa PKP semakin meningkat. Hujan dan menanti bersama Mimi Fly mewujudkan pendakwah yang berakhlak dan berilmu. Ulang tahun ke-20 kumpulan nasyid Intin. Segalanya di Malaysia hari ini, Isnin hingga Jumaat 8 pagi.
Tuhan, tolong jaga dia untukku, karena hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang menghadapi segalanya. Tuhan, ku mencintai dia, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, ku amat menyayanginya, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, tolong jaga dia untukku, kerana hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang menghadapi segalanya. Kau utuskanlah rinduku kepadanya, agar dia tahu tentang perasaanku kepadanya. Tuhan, tolong jaga dia untukku, karena hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang menghadapi segalanya. Tuhan, ku mencintai dia, namun ku terpaksa tinggalkannya. Itu dia Fina dengan lagunya Tuhan jagakan dia untukku. Dahsyatlah Fina. Siapa tak kenal ni? Suara ni famous tau. Betul. Satu ketika dulu lagu ni memang merata-rata dekat Suara Radio. Dan semua orang buat try cover-cover. Ya. Dan Mina dia Fina penyanyi utamanya lah Apa khabar kan. Fina, sihat? Sihat. Sihat. Sekarang ni buat apa kat rumah? Selalu biasa buat kat rumah. Sekarang Ha. Sekarang ada juga buat lagu. Ha. Lepas tu kadang-kadang ada macam explore benda baru lah. Oh, explore Okey, apa tu? explore benda baru. Benda apa tu? Fina macam minat sikit lah, macam IT kan. So, explore, try untuk sekarang Fina cuba try untuk belajar untuk buat game. So, kan biasa game? kan biasa kan orang buat game macam PUBG kan apa kan. So, Fina try belajar macam ni nak. Kita cuba host kan, kita cuba host. Okey. Dan kita cuba nak try buat satu first offline game dulu. Kalau jadi baru okeylah kita carry tu online. Macam live streaming tu ke? Ya. Wow, dahsyatnya. Tu lah Anwar kita- nampak tak? Satu benda yang kita belajar daripada Fina ni adalah walaupun takut, walaupun benda baru, kita buat dulu. Kan? Bila kita dah buat, baru kita tahu tahap kemampuan kita. Ya. Betul tak Fina? Ya, belajar Okey. dulu. So Fina pun ada juga buat cover-cover lagu juga dan banyak juga lagu yang sebenarnya Fina dah ada kan? Ada dah. Banyak. Cuma yang lagu nak keluar ni bila-bila pun akan keluar. Tapi dah siap lah. Dah siap lah. Okey, tapi Fina, sebelum kita cakap pasal lagu baru tu kan, okey, kita rewind balik, kita kembali balik dengan single yang pernah mempopularkan Fina satu ketika dulu. Tuhan jaga dia untukku. Waktu lagu tu meletup tu kan, pernah tak Fina terasa macam, ish, tak sangka lah lagu ni boleh buat Fina famous lah. Apa Fina rasa time tu? Sebab abang tak pernah jumpa Fina ni, so teringin nak tanya depan-depan. Mula rasa macam, aduh betul ke ni, macam mimpi lah. Lepas tu macam dah lama-lama tu macam, siapa kata kalau apa, siapa kata benda kita buat tu tak boleh berjaya macam tu lah. So rasa macam, oh okey lah,
Kita rasa macam biasa je. Macam biasa. Macam mana penerimaan Fina? Macam peminat mendengar persembahan Fina, macam mana dia? Setakat ni alhamdulillah semua okey. Tapi kalau ada yang tak okey tu biasalah. Nama pun dunia macam tu. Kalau orang nak kritik je lah macam tu kan. Tapi everything is okey macam tu. Fina ni kental lah. Tak betul dia kata. Mulut orang tak boleh ditutup. Kalau sukanya bagus enggak? Bagus kan? Kalau suka, kalau tak suka. Kalau suka bagus, kalau tak suka tu tak apalah, carilah lauk lain macam tu. Baguslah Fina ni positif. Ya, kalau perjalanan yang sepanjang PKP saja nak tanya, Fina macam mana? Sepanjang PKP dekat rumah lah. Kat rumah. Kat rumah ada streaming. Okey Fina, selain daripada streaming lah, kita nak tahu aktiviti Fina. Macam Fina pun ada buat lagu juga. Okay, selain daripada buat lagu, selain daripada streaming, apa sebenarnya aktiviti dekat rumah? Apa yang Fina buat dekat rumah? Sekarang kat rumah ada adik baru. So hari-hari main dengan dia je. Ada apa? Ada adik baru. Ada adik baru. Wow, alhamdulillah. Sebab main adik lah. Ya, sibuk main dengan dia lah hari-hari. Fina suka tak melibatkan diri dalam bidang nyanyian ni? Jadi famous, jadi artis macam ni? Suka tak? Kalau suka tu, okeylah suka. Cuma kadang-kadang kita jangan sampai berdiri lah macam tu. Dengar tu. Just macam, okey kalau dah berjaya, okey. Kalau Tuhan tu kata sekarang naik kan? Okey, sekarang naik. Kalau Tuhan kata down sekejap, okey down sekejap. Macam tu. Wow. Walau apa pun kita punya kejayaan, kita jangan lupa diri. Sebab kalau Tuhan kata kita naiklah. Tapi bila-bila masa Tuhan boleh kata kita turun. Turun lah. Macam tu. Wah, dia terkesima pula Azul. Terkesima kita. Dan macam mana pula Fina tanamkan satu motivasi tu macam mana? Sebab selalu macam kalau buat something lah, macam buat lagu kan. Kalau macam lagu tu sedap-sedap lah. Kalau lagu tu tak sedap pun macam okey, yang penting siap macam tu. Yang penting siap. So macam bila benda tu kita dah sentiasa set dalam mind kita kan. So dari kecil sampai besar sama je. Adakah sebenarnya ibu ayah daripada Fina pun memang salah seorang memang mendorong untuk supaya Fina pun kental kan? Dalam masuk industri lagu ni bukan senang tu, betul tak? Macam mama dia selalu cakap juga, nanti kalau dah berjaya jangan lupa mak bapak macam tu. So, macam Betul. Sebab ni pun Fina pun datang dengan mak ada kat belakang tu kan. Namun kita pun nak cakap yang Fina pun akan ada satu lagu dia nak akan buat persembahan eksklusif untuk penonton Borak Kopitiam. Tak pernah rilis kat luar lagi. Tak pernah rilis kat luar. Tajuk lagu dia Folio Percintaan. Eksklusif di Borak Kopitiam sahaja. Betul Fina? Ya. Baik, tapi sebelum itu sebenarnya Anwar izinkan saya ada benda nak dikongsikan dengan penonton-penonton. Silakan. Di mana Lazada akan mengadakan jualan terbesar akhir tahun terhebat pada 12.12 ini. Dan jangan lepaskan peluang ini untuk membeli belah kerana anda dapat beli satu, dapat dua disubsidikan oleh Lazada. Dan juga ada jaminan harga terendah dengan 12 kali gada pulangan perbezaan harga dan juga penghantaran percuma. Itu yang paling best. Jadi jangan lupa untuk saksikan Lazada Shift Discount Officer di TV3 ataupun TV3 YouTube dan juga aplikasi Lazada pada 11 Disember ini jam 9 malam. Dapatkan tawaran harga yang lebih hebat semasa rancangan ini nanti. Wah. Okey, itu dia. Ramai peluang-peluang waktu PKP pun masih ada yang nak berbelanja. Betul. Jadi tak masalah. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam pagi ini. Jangan lupa esok pun ada lagi Borak Kopitiam masa dan waktu yang sama. Betul. Jadi terima kasih kepada setia bersama dengan kami. Jadi kita akan nak bersama dengan Fina pula. Fina akan melakukan persembahan eksklusif untuk kita semua. Para penonton Borak Kopitiam, terimalah Fina. Folio Percintaan. Bye-bye. Assalamualaikum. Ku coretkan cinta ini di dalam folio percintaan kita berdua.